Okay. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Untuk pagi ini kita akan belajar pula subtopik seterusnya iaitu Human Reproductive System, dan kita akan fokus dulu berkenaan dengan male reproductive structure. So izinkan saya untuk share skrin saya. Untuk kelas 9 jangan risau, nanti saya akan share link. Kat situ sebenarnya ada bahan-bahan PDP saya. Sepanjang saya mengajar untuk semester ni, dekat part kelas recording tu, untuk playlist itu di YouTube, you all boleh cari bahan lah. Okay, so inilah the first page yang kita akan cover untuk hari ni. Okay, Human Reproductive System. Tapi sebelum tu, Madam nak tunjukkan dulu. Okay, ni beberapa gambar yang Madam carilah. Okay, so dalam human, anak-anak, sama ada male ataupun female, apabila you all capai umur akil balik, atau kita kata in English it is when you achieve puberty, okay, sistem pembiakan yang ada pada kita, yang dari baby lagi masa lahir, waktu dalam kandungan dah develop, okay, yang sebelumnya tidak berfungsi dengan optimum akan mula berfungsi. Okay, contohnya, dalam gambar yang you all boleh tengok sekarang, okay, ini adalah dalam male dan juga female reproductive organ yang bila capai puberty, okay, dia akan start untuk develop, okay, dan menghasilkan gamit lah. Okay, contohnya dalam male reproductive organ, apa yang kita refer kepada organ pembiakan adalah structure, the entire structure ni. Ada yang orang kata penis ni lah yang paling penting dalam sistem pembiakan lelaki sebab dialah yang akan mengeluarkan sperm. Tapi unluckily, okay, dia hanya untuk release sperm. But this is not the main organ, but penis dikatakan sebagai accessory organ only. So, which part of male reproductive system yang merupakan main organ yang menghasilkan sperm? Okay, jawapannya this one. Structure yang orang kata apa? Telur ni. Okay, so ataupun kita panggil sebagai yang betulnya adalah testis. Okay, so saya rasa ada silap sikit ni labeling dia ni. Okay, so structure di kiri dan kanan ada dua pada lelaki yang normal yang kita panggil sebagai testis. So this is main organ, di mana dalam main organ ini sekejap lagi kita akan bedah dan tengok apa struktur yang ada dalam ini sebab dia punya role adalah untuk produce sperm. Tahulah kenapa saya punya writing tablet ni dia nak tercoconting. Okay. Manakala untuk female, okay, kita ada dua organ. Okay, untuk female yang dah mature dari baby memang dah ada. Okay, yang merupakan female reproductive organ yang memainkan peranan. Okay, ada orang kata uterus, madam, tak ada uterus macam mana nak mengandung? Okay, uterus memang organ tapi tidak berkaitan dalam penghasilan gamit untuk female yang normal. Okay, saya ulang. Untuk male, gamit untuk human yang kita nak hasilkan adalah sperm. This is our gamit. While for female, okay, kita punya gamit yang N, okay, yang akan dihasilkan adalah ovum. Okay, so uterus tidak terlibat dalam penghasilan ovum. Uterus memainkan peranan sekiranya pregnancy berlaku. Okay, jadi kat mana tempat penghasilan ovum ini ialah dalam kantung ovari kita. Okay, di kiri dan kanan. Okay, ovari ada sama macam testis, testis pun ada dua, ovari pun ada dua. Ni yang kita panggil kilang telur tu kan. Okay, tapi nanti bila kita belajar dua proses, di mana proses penghasilan sperm yang kita nak tengok hari ni, nama prosesnya adalah spermatogenesis.
Dan proses penghasilan ovum dinamakan sebagai ada dua O oogenesis. Okay. So di mana oogenesis berlaku? Jawapannya ovari. Di mana spermatogenesis berlaku? Bukan di penis tapi di testis. Okay, kalau dua, dia akan jadi testes. Bukan macam tu tau, cara sebutan sama tapi ejaan beza. Ini nak membawa maksud dua. Kalau ovaries, ovaries lah, ada IES. Okay, so sama juga ovari ni pun kita akan bedah dan nak lihat. Dan dalam kita punya syllabus, dalam kita punya learning outcome, it is very important untuk 4 benda ni lah. Yang pertama untuk sperm ini dan juga ovum ini, apa yang penting? Alamak, kenapa dia tak bagi saya conteng? Okay, kita kena tahu dia punya structure of ovum ataupun ovum ini nanti kita tengok tak semua orang perempuan, terutamanya anak-anak madam yang perempuan sekarang yang belum kahwin, berjaya menghasilkan ovum. Kenapa? Sebab yang kita berjaya hasilkan setakat ini adalah secondary oocyte. Bukan kita lah, you all lah. Okay, di mana sebelum berlaku fertilization, dia takkan jadi ovum lagi. Kita akan tengok proses ni, unik sikit. Okay, untuk sperm pula, okay, kita juga kena tengok macam mana struktur sperm. Adakah betul nama sperm? Sperm ni nama general je. Nama sebenar dia apa? Waktu tak ada ekor nama apa? Dah ada ekor ada apa? Apa kepentingan struktur-struktur yang ada pada sperm? So it is important lah untuk tahu. Okay. Dan yang seterusnya ialah proses. Macam mana proses nak menghasilkan sperm? Macam mana proses nak menghasilkan ovum ini tadi yang berlaku dalam male dan female yang telah achieve akil balik puberti. Okay, so itu sedikit introduction. Dan madam akan pergi kepada nota kita. Alright, boleh ke tidak? Boleh ikut madam setakat ni, dah dapat dah gambaran sebab walaupun kita ada reproductive organ itu, tapi kita pun sendiri tak pernah tengok. Secara biologinya, anatomi, struktur kita tu berupa begitu. Okay, so kita nak capai dulu the first learning outcome berkenaan dengan structure of sperm. Kami dah kata, nama sebenar dia yang dah ada ekor ni bukan sperm je. Nama dia adalah spermatozoa. So spermatozoa adalah sperm yang dah macam dalam gambar sekarang. Okay. So in your exam, they might ask you to mix and match. Sebab final exam nanti C3 tau. Dia bukan senang macam UPS tu. Tidak. Mungkin dia suruh mix and match. Okay, structure of spermatozoa, head ni fungsi apa, middle piece ni fungsi apa, tail fungsi apa. Itu contoh. Mungkin dalam bentuk aneka gabungan yang ada 1, 2, 3. Mana antara berikut merupakan padanan yang salah. So, dalam menguasai dan jawab final dengan betul, you memang kena faham. Okay, it is not necessarily hafal. Kenapa madam kata tips untuk jawab PSPM kali ni tak perlu hafal? Sebab you tak perlu keluarkan dalam bentuk ayat. Jawapannya adalah dah ada kat situ. Cuma you kena faham dan pilih jawapan yang betul. So, bila yang dah nak start study, bear in mind that thing. Okay, you have to understand. Okay, the entire concept. Okay, dan kena improve lah, kena berlatih sebab soalan you memang dalam bahasa Inggeris tiada dui bahasa. Okay, sebab kita ada kekangan, you all akan exam secara online. So, medium yang kita ada tu tak membolehkan kita untuk buat dui bahasa. Okay, alright. So, untuk structure spermatozoa, actually it have 3 main part, which are the first part is tail. The second one is middle piece atau mid piece. In some book, mid piece atau middle piece, dan yang paling utama adalah head. Ketiga bahagian utama ini build up the spermatozoa. Okay, kalau kita fokus dulu pada bahagian head. Okay, dekat head ni, you tengok ada nukleus, ada akrosom. Okay, nukleus ni of course lah dalam ni lah yang ada 23, ada 23 kromosom tu. N sama dengan 23. Dalam ni lah.
ada 23 kromosom yang dia bawa. Okey, tapi depan kepala dia ada akrosom. Apa peranan? Okey, so you tengok kat sini dia kata contain haploid nucleus. Ini yang madam kata tadi, dia bawa separuh daripada kromosom itulah yang telah dihasilkan melalui proses apa? Proses apa nak hasilkan 23 kromosom? Ni. Siapa ingat? Meiosis. Meiosis. Very good. Okay, so dalam meiosis, meiosis ni tadi berlaku kat mana? Dalam testis tu lah. Actually bukan dalam testis. Sekejap lagi kita tengok ada salur khas dalam testis berlakunya proses spermatogenesis ini dan menghasilkan setiap sperm ini bawa 23 kromosom. Eja kromosom pun salah dah madam. Okay, so dia N sama dengan 23 kromosom. Okay, so dekat bahagian depan dia ada akrosom. So what is the role of akrosom? Dia adalah struktur yang ada hydrolytic enzyme yang akan penetrate egg. Egg ni apa? Take note sikit, egg inilah yang kita sebut sebagai ovum tadi ataupun secondary oocyte. Nanti esok ataupun kalau sempat sekejap lagi, kita akan belajar pada struktur ovum ni dia ada banyak layer kat luar. So macam mana sperm nak tembusi layer-layer itu ataupun kalau you browse through kat dalam gambar kan. Pada muka surat this one. Nampak tak? Macam mana sperm ni dia dah attach pada struktur ada 1, 2, 3. 3 layer dia kena tembus barulah dia boleh bagi 23 nukleus nukleus yang ada 23 kromosom bergabung dengan ovum punya 23 kromosom lagi. So untuk menembusi layer-layer ini, inilah peranan siapa? Akrosom. Okay, di mana bila dia dah jumpa dengan ovum, dia akan release hydrolytic enzyme untuk penetrate. Apa maksud penetrate? Tembusi. Okay, dia nak masuk. Bila dia dah berjaya menembusi, barulah dia akan release dia punya kromosom tu untuk bergabung. Itu nanti kita belajar pula proses fertilization. Okay, so kita tengok. Okay, dekat sini selain daripada itu, dia ada neck. Neck ni bukan yang panjang ni neck antara kepala dengan middle piece ni neck. Dia join head with middle piece, so dia tak ada main function pun. Tapi pada bahagian middle piece ini glamour untuk dia tanya. Apa yang ada pada bahagian middle piece? There are a lots of mitochondria. And what is the function of that mitochondria is to provide energy for movement. Kita tahu sperm ni dia masuk, okey kalau madam boleh tunjuk balik gambar. Sperm kalau dia masuk melalui vagina ni. Okey, so ovari akan keluarkan mungkin nanti secondary oocyte tu berada di tube fallopian ni. So dia yang kecil sangat halus ni macam bakteria je kecilnya sperm ni perlu berenang dan pergi cari dan dia bukan sentiasa keluar belah kiri, belah kanan, ikut. One month mungkin satu saja. Okay. By chance baru jadi 2. Itu yang kadang-kadang boleh jadi kembar. Okay, tidak seiras. Okay, so dia kena berenang. So untuk berenang, in order to berenang, dia sperm kenalah mempunyai tenaga untuk gerakkan tail dia ni. So dari mana datangnya tenaga? It came from mitochondria. Kita tahu fungsi mitochondria chapter 2 kita belajar. Sintesis ATP untuk provide energy untuk movement. Movement apa? Kalau dalam sperm, movement of tail. Okay. Dan tail contain flagellum for movement. Inilah bahagian belakang ni. Dia macam flagella yang kita belajar dalam eukariot. Human ada ekor tak? Ada. Tapi bukan pada body yang ada ekor, pada struktur male punya sperm. Ada ekor yang sama macam eukariot lain macam amoeba dan sebagainya. Struktur sama. Dan fungsinya adalah untuk movement. Okay. So ini struktur-struktur penting. So kita dah cover dah subtopik 1 tadi yang kita kata tentang structure of sperm atau yang lagi tepat spermatozoa. Ada soalan tak sebelum madam proceed kepada proses penghasilan sperm?
Kita setakat ni. Okey, Madam. Okey. Alright, jelas. Kelas 9 okey, boleh bawa kan Madam? Madam pun macam mana nak kenal you all. Okay, tak apa. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa. Okay, so kita proceed. Okay, stage of spermatogenesis. Ni orang lelaki tahu tak ini benda yang berlaku dalam badan korang? Okay, sebenarnya masa sekolah pun dah belajar kot saya rasa. Okay, cuma mungkin lebih detail. Okay, apa itu proses spermatogenesis? Okay, spermatogenesis adalah proses of sperm formation and development that occur in seminiferous tubule. Keluar pula kataan seminiferous tubule. Madam sebut tadi testis. Mana datang pula seminiferous tubule? Siapa boleh jawab? Mana pula datang seminiferous tubule ni? Okay, dalam nota ni ada gambar tak? Kita scroll sikit. Ada gambar yang bawah ni. Okay, tadi testis, kita nampak testis. Nampak tak dalam testis ni bila kita buat satu cross section, salah, ni bukan cross section, ini longitudinal section. Kita buat keratan rentas secara menegak. Okay, di mana dalam testis ini ada banyak tubul ni. Nampak tak yang berpintal-pintal ni? Tak dapat medan besar kan? Nampak tak? Nota you all pun ada kan, cuma tak warna je. Okay, coil inilah yang kita panggil, nampak tak kat sini, coil seminiferous tubule. So dia ni macam coil ni macam wire lah. Macam wire madamnya. Panjang, cumanya dia berpintal-pintal duduk dekat dalam testis. Bukan satu testis, dua-dua testis pun ada struktur ini. Dan proses penghasilan sperm berlaku di dalam ini. Nampak tak dia potong pula secara cross section, apa yang berlaku dalam ni. Sperm tu duduk kat tengah-tengah. Tengah-tengah ni ada lubang. Okay, lubang inilah yang kita panggil sebagai lumen. Lubang Lumen ni dia macam lubang kepada apa-apa macam pipe. Tak ada salur kat tengah tu kan untuk air lalu kan. Itu macam lumen lah. Okay, dan proses penghasilan sperm ini nampak tak ikut turutan ni. Layer pertama sel ini. Layer kedua sel ini. Nama dia semua lain-lain. Layer ketiga this one. Bila dah matured dia akan berada di tengah-tengah. Inilah dia spermatozoa yang kita sebut tadi. So proses inilah yang hanya berlaku apabila lelaki telah capai akil balik dan disebut sebagai spermatogenesis. Masa dalam kandungan, bila dah ditakdirkan baby itu akan jadi lelaki, dah berlaku pembentukan organ pembiakan, actually proses ni dah mula. Tapi dia akan terhenti. Okay, dia tak akan terus jadi sperm, terhenti pada satu fasa. Ini yang kita nak tengok. So apa nama-nama yang kita expect? Macam semalam kan, Madam cakap buat background reading. Apa maksud background reading? Inilah ni. Walaupun kita tak faham, kita baca sekali lalu dulu. Spermatogenesis is the process. Sebenarnya apa yang Madam cuba lakukan? Madam nak you, first time you jumpa perkataan tu pada waktu you baca background reading. Spermatid lah, seminiferous tubule. Kita nak you baca, you sebut apa yang tertulis ni. Bila Madam mention, you bukan dengar untuk kali yang pertama. So dia akan meneguhkan lagi. Dan you ulang kaji nanti dia akan lagi okey. Right? So inilah dia nak belajarnya. Nama-nama penting yang kita akan belajar adalah yang pertama, yang atas ni germinal cell ni nanti you akan jumpa kita panggil dia sebagai primordial germ cell juga. Germinal cell ni biasa kita sebut primordial germ cell. Jangan risau, tak perlu conteng kat gambar ni pun sebab kat atas ada. Okay, and then akan berlaku proses apa? Arrow ni you kena tahu. Okay, kalau you nak buat nota ringkas, you boleh lukis this one dekat arrow ni. Jangan tulis nota apa banyak, tulis proses apa-apa, mitosis ke ataupun growth ke. Okay. Dan dia akan jadi primary spermatocyte. Dan sifat dia apa? Diploid. 2N lah. Then meiosis 1 berlaku, jadi secondary spermatocyte. Nama spermatocyte sama. Tadi primary, now secondary. Tapi dia dah jadi haploid. Dan undergo pula meiosis 2 menjadi spermatid. Tengok rupa spermatid. Tak ada ekor lagi. Tapi masih lagi haploid.
So setiap satu sel yang mengandungi menjalankan meiosis akan menghasilkan 4 daughter cell. Betul? Tapi apa proses pula yang berlaku menyebabkan dari sel yang dah haploid, nukleus dah sama tapi tak ada ekor lagi menjadi spermatozoa pula. Ada satu proses lagi kat sini. So inilah proses spermatogenesis. Dan kenapa sperm tu ada berjuta-juta orang kata dalam satu ejaculation, waktu sperm tu dikeluarkan daripada penis ada berjuta-juta sebab nampak tak salur ni punyalah panjang. Okay, dalam keseluruhan salur ini dekat tengah-tengah dia semua ada sperm. Jadi bila dah dikeluarkan dia akan develop lagi. Dan proses penghasilan sperm ini unik dalam lelaki. Selepas capai umur puberti, nampak? It begin in male at puberty and continuous throughout life. Maknanya kalau female, okay, proses penghasilan ovum ini akan stop apabila capai menopause. Tapi dalam lelaki tidak. Okay, selagi hayat di kandung badan selepas puberti. Boleh menghasilkan sperm sekiranya sihat lah. Adalah faktor yang menyebabkan lelaki jadi tak sihat dan sebagainya. Tapi kalau lelaki yang normal dan sihat, proses ini boleh berlaku sepanjang hayat bermula dari puberti. Ada dalam nota kita. Okay. So dia kata each primary spermatocyte yang bermula dengan 2N akan undergo meiosis untuk menghasilkan fospermatid. Tapi tadi Amanda tunjukkan ada nama-nama dia. Spermatid akan matured. Kalau spermatid matured, okay, barulah dia menjadi spermatozoa. Apa beza spermatid dengan spermatozoa? Spermatid sel yang bulat macam ni tapi di end, haploid. This one spermatozoa yang dah ada middle piece dan dah ada ekor. Yang ni yang kita perlukan. Dan kalau you tengok dalam gambar ni maknanya ini separuh daripada salur lah. Sebenarnya dia bulat. Ini sebahagian. Orang kata a piece of cake. Setiap layer-layer ni. So dia boleh jadi gambar macam ni dalam exam. Kan? Dia nak bagi you teka nama-nama sel ni. Ataupun dalam bentuk proses macam ni. Ataupun dalam bentuk yang macam ni. Ini gambar paling baik lah. Gambar nak menggambarkan keseluruhan proses. Dalam tubul, ini entire. Kalau bulat berlaku macam ni lah. First layer ni biasanya yang kita panggil primordial dan spermatogonium. Second layer, primary spermatocyte. Second layer, secondary spermatocyte. Dan spermatid. Yang dah ada ekor, spermatozoa. Nama-nama ni memang glamour. Okay. So kita tengok proses ini, gambarnya ini. Tadi madam sebut pasal primordial germ cell kan? In embryo. Apa maksud primordial germ cell in embryo? Maknanya embryo tu adalah you dalam kandungan mak you yang belum cukup 9 bulan, 10 hari tu pun tak, yang belum beranak tu. Baby yang tengah dalam proses development dalam rahim mak. So you akan develop testis kalau yang male. Dan primordial germ cell itu sendiri telah mengalami mitosis untuk menghasilkan sel yang banyak. Sel-sel pada layer pertama ni dalam seminiferous tubule. Layer pertama je waktu dalam kandungan dipanggil sebagai spermatogonium yang diploid. Yalah, pada waktu tu dalam seminiferous tubule semua sel itu masih lagi diploid 2N. Okay? Daughter cell type A spermatogonium. Yang ni tak perlulah. Okay, maknanya you tahu yang this one cukup. Okay, this one sekejap. Saya nak tukar pen warna. Okay. First, primordial germ cell. Second layer, spermatogonium. Ni biasanya semua layer pertama ni. Okay, dan proses ni adalah mitosis. Dan kalau you tengok, dia akan mitosis banyak-banyak untuk hasilkan banyak-banyak lah sebab sepanjang salur tu, let's say inilah seminiferous tubulnya. So dalam tempoh kandungan ibu, first layer of cell ni, mula mungkin ada satu primordial germ cell, dia bermitosis menghasilkan banyak-banyak spermatogonium. Primordial ni sel asal yang mula-mula sekali. So the first layer of cell dalam sepanjang salur seminiferous tubule tu dah ada first layer of cell yang kita panggil sebagai spermatogonium.
Asalnya satu primordial, banyak ni disebabkan dia bermitosis dan sifatnya 2N. Okay? So ini nampak dia tunjuk cross section of seminiferous tubule. Nampak spermatogonium first layer of cell. Sama macam gambar Madam lukis. Okay. Tengah-tengah ni nanti ada apa Madam sebut tadi? Lumen. Nanti Madam sambung conteng. Okay. Next kita tengok proses. Dia kata primordial lah. Ini je prosesnya nak ceritanya sepanjang cerita yang bawah ni. Ini cerita dia. Primordial germ cell in male embryo are divide by mitosis to form spermatogonia. Kenapa gonia bukan gonium? Kalau gonium satu, gonia tu tadi yang banyak-banyak ni lah. Kalau ni Madam sebut untuk pada satu sel, ium. Tapi kalau dia punya plural, kita sebut dia sebagai spermatogonia. Spermatogonia tu banyak lah. Okay. So pada level embryo ada banyak-banyak spermatogonia telah berada dalam seminiferous tubule. So apa pula berlaku? Each spermatogonium, setiap satu dia tu akan divide by mitosis juga to produce large number of spermatogonia. Inilah cerita yang Madam sebut tadi. Daripada satu dia kasihkan banyak-banyak tapi pada layer yang pertama sepanjang tubule itu. Okay. Some spermatogonia remain near the basement of seminiferous tubule for future sperm production. The rest akan grow, enlarge and differentiate into primary spermatocyte. So dalam bab banyak ni, dia akan ada sikit yang disimpan untuk further development. Tapi yang lain akan develop untuk menjadi the second layer of cell yang kita panggil sebagai apa? Second layer ni. Ada yang dia kata basement membrane ni mana ni? Membrane ni, membrane seminiferous tubule ni kita panggil basement membrane. Okay, so yang biru ini sekarang dia akan jadi primary spermatocyte. Dia masih lagi bersifat 2N. Okay. So akan develop jadi primary spermatocyte dan apa proses yang terlibat daripada that spermatogonium nak jadi primary spermatocyte kat sini dia kata apa tadi? Development. Maknanya dia akan increase number of cell, dia akan increase number of energy. Kita highlight kat sini. Dia akan differentiate, enlarge, grow, enlarge and differentiate. Grow, enlarge and differentiate. Ataupun setengah buku dia akan tulis dekat sini adalah fasa differentiation. Okay, tapi 2N masih kekal sebagai 2N, primary spermatocyte. Okay, now kita tengok apa dia cakap. Primary spermatocyte akan undergo meiosis 1 to form 2 secondary spermatocyte. Saya rasa kat sini dia ada tertinggal. Sekejap ya. Cross section of seminiferous tubule in testis showing spermatogenesis begin at the wall of semen sperm will produce stop in epididymis. Okay, so proses ini hanya akan bermula, ini kan undergo jadi ini adalah dekat sinilah yang at puberty. Bila akil balik baru proses ini start. Okay, start nombor 4 ni, take note, dia adalah apabila puberty. Okay, primary spermatocyte undergo meiosis 1 to form 2 secondary spermatocyte. So bila dia undergo meiosis, separuh jadilah secondary spermatocyte yang kita panggil
N dah ni, dah separuh, dan each secondary spermatocyte undergo meiosis II to form 4 haploid spermatid. Meiosis I, meiosis II. Okay, sebenarnya kita belajar hari tu kan dalam cell division, dia tak ada meiosis I atau meiosis II. Okay, tapi nak bagi tahunya dia berlaku prophase I, metaphase I, anaphase I, telophase I. Sampai telophase I, dia akan jadi satu struktur penting yang you kena tahu, secondary spermatocyte. Dan pada waktu ni dia dah N haploid. Then setiap secondary spermatocyte undergo pula meiosis II. Prophase II, metaphase II, anaphase II, telophase II, dan dia membentuk 4 spermatid juga N. Berbezalah sebab sel asal dia mula-mula bila achieve puberty, setiap primary spermatocyte ini akan undergo this one. Okay, dan until this stage the cell remain in contact by cytoplasmic bridge. Okay, apa itu cytoplasmic bridge? Dalam gambar ni dia tak tunjuk. Gambar ni pun dia tak tunjuk. Tak ada gambar tunjuk. Maknanya untuk level spermatid ini sebenarnya setiap satu spermatid tadi dia bulat lagi kan? Ni nukleus dia. So dia ada structure yang attach dia with one another. Struktur inilah yang kita panggil sebagai cytoplasmic bridge. Dan dia ada kegunaan cytoplasmic bridge. You kena lukis sikit lah. So maknanya spermatid ni dia macam ada jambatan antara dia. Okay, apa gunanya cytoplasmic bridge ini? Kalau you tengok kat sini, dia nak synchronize the production of sperm. Maknanya nanti bila 4 spermatid ini nak develop jadi sperm, dia akan mengalami proses maturation. Proses dia nak jadi matang tu, kita ada panggil dia proses spermiogenesis. 4 ni akan develop jadi spermatozoa serentak. Development dia akan serentak. Okay. So inilah tadi, nampak tak? Pada first layer of cell tadi, spermatogonium, separuh akan develop jadi primary spermatocyte. Warna biru. Dan apa akan jadi? Okay, dari primary spermatocyte dia akan jadi, setiap satu akan jadi 2. Satu ni akan jadi 2. Satu ni akan jadi 2. Okay, dan layer warna hijau ni pula adalah yang seterusnya di mana dia berlaku meiosis 1 baru. Di mana ini adalah secondary spermatocyte. Tapi sifat dia dah jadi N. Each secondary spermatocyte akan undergo pula proses meiosis II dan dia akan menghasilkan, setiap satu ni pula akan menghasilkan spermatid. Dan spermatid tadi madam kata dia attach with one another melalui cytoplasmic bridge. Okay, supaya ni meiosis II dah lengkap, dia jadilah spermatid. N. Dan apa jadi pada spermatid ini? Setiap spermatid akan undergo maturation process dan dia akan jadi spermatozoa. Yang dah ada echo. Apa proses yang terlibat? So bila dia berada kat lumen, itu sebab sperm ni boleh berenang dan dia akan dihantar untuk disimpan di epididymis. Sekejap lagi ada tunjuk apa itu epididymis. Kita habiskan baca. Each spermatid move to the lumen of seminiferous tubule. Nampak tak? Sebab dia duduk dekat tengah-tengah ni. So dia move to the lumen lah of seminiferous tubule dan undergo differentiation. Proses untuk nak daripada spermatid nak jadi spermatozoa. Spermatid nak jadi spermatozoa. Okay, dalam bio dia tak ada ni tak ada apa namanya, tak ada sperm. Sperm tu jenis, spermatozoa yang ada echo. Dari yang bulat macam ni, jadi yang ada middle piece, ada echo. Okay, proses ini kita namakan sebagai spermiogenesis. Ni Okay, undergo. Dia adalah sebenarnya proses apa? Differentiation.
Ingat tak differentiation apa? Chapter 2 dulu kita belajar. What is differentiation process? Macam plant kan, asalnya semua meristem cell. Macam mana meristem cell boleh jadi mesofil lah, xylem lah, phloem lah. Dia undergo differentiation. What is differentiation? Siapa boleh ingat? Kita nak ada dua aim kita. Nak apa, form apa, perform apa. Tak ada anak madam. Tak ada seorang pun ingat. What is differentiation process? Hello? What is differentiation process? Form specific structure, Okay. Betul mata? specific function, Very good. Okay. It is to form specific structure. Okay, kita daripada bulat tadi, kita nak form specific structure. Apa specific structure yang kita nak form? Okay. Ayat ni ialah yang Maizun sebut. Terima kasih Maizun sebab ingat. Form specific structure. Apa contoh structure yang kita nak form? Neck ni, mid piece ni, tail. Untuk apa? To perform specific function. Sama je dalam human ke, dalam plant ke, itu proses differentiation. Sama juga dengan awal-awal ni tadi, daripada primary ni nak jadi, daripada spermatogonium nak jadi primary spermatocyte, apa proses yang dialami? Dia growth, differentiation. Dia sediakanlah fungsi-fungsi tertentu, mungkin organel atau sebagainya. Okay? So bila dah menjadi spermatozoa, the sperm travel along the tubule pergi epididymis. So apa dia struktur epididymis? Setiap testis ada struktur di bahagian luar dia tu. Salur yang dia akan keluar pergi ke penis adalah vas deferens. Okay. Epididymis ni attach pada testis. Gambar ni tak nampak. So madam buka gambar yang ini. Nampak tak? Ini testis. Ini. Kawasan. Sekejap. Nak tukar pen. Kawasan ni. Inilah epididymis. Epididymis. Apa peranan epididymis? Highlight sikit, dia adalah temporary, fungsi dia, temporary storage of sperm. Kenapa temporary? Bukan dia simpan selama-lamanya, dan sperm ini sentiasa akan dihasilkan apabila yang disimpan ni dah keluar. Kalau sperm ni nak keluar, dia bersambung lah lumen dia akan dialirkan melalui kiri dan kanan ini vas deferens. Vas deferens akan alihkan keluar melalui uretra ni lah. So dalam male, struktur yang mengeluarkan sperm adalah laluan yang sama dengan yang mengeluarkan urine you all, air kencing. Okay, that's why you ada gland-gland ni. Okay, contohnya prostate gland, dia ada gland-gland around here, dia akan boleh neutralkan dengan penghasilan hormon tertentu dan enzim tertentu, dia akan neutralkan supaya tidak mengganggulah kualiti sperm yang dikeluarkan. Tapi kita kena ingat sperm ni let's say lah macam berudu lah kan. Okay, boleh ke dia berenang kalau tak ada medium cecair? Tak boleh kan? So that's why sperm ini dia duduk dalam satu cecair yang kita panggil sebagai air mani ataupun semen. Okay, ada juga struktur kat sini yang hasilkan tapi kita tak belajar secara detail. Cukuplah kita belajar untuk silibus kita proses penghasilan sperm ataupun lagi tepat spermatozoa dalam male. Okay, simpan dekat epididymis. Okay, sebelum, saya rasa saya tak sambunglah female, esoklah female. Dia korang okay? Okay, so cerita ni, kita dalam seminiferous tubule ni, okay, kita concludekan balik. Apa yang berlaku? Apa nama-nama sel penting? Kalau korang ada kertas kosong, korang ambil kertas kosong. Madam pun buka kertas kosongnya. Nak gambar ni sebenarnya. Okay, apa yang berlaku? Okay, yang pertama, kita mula dari dalam kandungan, nama sel yang terlibat adalah primordial germ cell. So primordial germ cell ni, sel utama biasanya satu je. Apa sifat dia? Dia 2N. So waktu ini adalah fasa dalam embrio.
Maknanya U dalam kandungan ibu. So apa yang berlaku? Setiap primordial germ cell ini akan develop menjadi sel yang kita panggil sebagai spermatogonium. Juga 2N. So spermatogonium ini akan menghasilkan large number of spermatogonium. Banyak-banyak lagi. Dan proses untuk menghasilkan ini adalah mitosis. Okey, dan apa berlaku seterusnya? Spermatogonium ini juga dia ada yang remain dekat basement membrane dan ada juga yang further develop di mana apa yang berlaku ialah grow, enlarge dan dia differentiate. Di mana yang berlaku bukan mitosis ke meiosis dia tambah cytoplasm dia, tambah organel dia, dia form specific organel dan dia akan menjadi primary spermatocyte. Juga 2N. So proses-proses ini berlaku daripada fasa embryo sampailah before puberty. So kita buat satu garis masa. So maknanya dari dalam kandungan dah develop sampai tahap ni dan layer of cell ni berlaku baru 2 layer je dalam setiap seminiferous tubule. Dan apa yang berlaku? Apabila after puberty, salah eja je puberty. Barulah, apa yang akan mempengaruhi ni? Sekejap lagi Maida ajar sikit lagi berkenaan dengan hormon. After puberty, barulah primary spermatocyte ini akan undergo dia punya meiosis 1. Bila meiosis 1, daripada setiap satu primary spermatocyte, dia akan jadi 2. So siapa nama 2 ni? Secondary spermatocyte. Primordial germ cell, spermatogonium, primary spermatocyte, secondary spermatocyte. Bila meiosis 1, kita tahu yang dia akan jadi separuh. Ni rujuk balik nota meiosis tapi dia dalam bentuk rama-rama lagi kan. Tak apa, kita tak kena lukis pun. Manakala bila dah start, dia tak ada arrested kalau male ni. Dia akan terus. After tu followed by, bila dah boleh je berlakulah terus meiosis 2 di mana setiap satu spermatocyte ini akan jadi 2 lagi. 2 lagi apa? Siapa yang boleh buka mic? Apa nama sel ni? Dan apa nama connection ini? Siapa ni? Spermatic. Very good. Dan dia masih connected by jambatan ni tadi yang dia sebut. Cytoplasmic bridge. Very good. Cytoplasmic bridge. Di mana apa tujuan cytoplasmic bridge ni tadi? Kita nak pastikan keempat-empat spermatik ini bila dia nak further develop menjadi kayak gini je menjadi spermatozoa. Ni buruk sangat nama dia. Dia berlaku secara sinkronis, serentak lah. Tak adalah yang ni dah ada kepala dengan midpiece, yang ni belum apa-apa lagi, dia serentak. So proses pertukaran antara spermatik menjadi spermatozoa ini dia tidak melibatkan mitosis atau meiosis. Tapi dia ada nama khas, nama general dia tadi kita sebut differentiation.
yang form specific structure to perform specific function. Tapi nama spesifik dia, sebab korang ni akan periksa soalan C3. Soalan susah sikit, dia tak tanya general ni. Sebab tu kena faham, kena sebut-sebut banyak kali. Ada orang mungkin dia dah stres dah, madam ni ulang-ulang lah. Ulang-ulang tu supaya nak bagi lekat dekat otak. Cepat. Apa dia nama proses differentiation, pertukaran spermatid menjadi spermatozoa? Anak lelaki madam mana anak lelaki? Hujung bunyi. Spermatogenesis. Biar benar. Tengok betul. Spermatogenesis ni nak. Semua ni. Spermiogenesis. Okay, thank you. Spermatogenesis. Ni semua sekali ni. Bermula primordial sampai jadi spermatozoa. Yang ni salah sikit je tadi anak lelaki madam sebut tadi. Spermiogenesis. Spermiogenesis takat ni je. Spermatid jadi spermatozoa yang kita kata differentiation. Okay. The entire process is spermatogenesis. Tapi kan, you all wonder tak? Macam mana Allah dah ciptakan uniknya orang lelaki ni, proses ni boleh terhenti ni. Sampailah maknanya dah lahir baby lelaki, jadi kanak-kanak lelaki, sampailah dia jadi remaja lelaki dan achieve umur puberti. Barulah sel dekat layer kedua ni akan further develop. Apa yang berlaku sehingga benda ni boleh berlaku? Siapa boleh bagi idea kat madam? Kenapa? Kenapa agak-agak? Ada idea? Dah takdir Allah begitu madam. Gitu ke jawapan kita orang sains? Okay. Jawapannya dia dipengaruhi oleh hormon. Very good. Okay, kenapa hormon ni tak ada ke masa baby-baby tu? Tak ada. Okay, so dalam badan kita, kita ada endocrine system. Bukan satu hormon untuk pembiakan je, ada banyak hormon yang terlibat dalam badan kita. Tapi untuk kawal proses spermatogenesis dalam lelaki ni, ada 4 lah yang utama. Okay, tapi ada beberapa yang lain, 4 ke 5? 5 ke 6? 5 hormonnya. Dan untuk cerita tentang hormon ni, madam tak masuk yang perempuan lah, masuk yang sampai lelaki je. Okay, dia berdasarkan gambar ini. Inilah gambarnya. Okay, so ceritanya ada di sini. Kita baca dulu, nanti madam terangkan macam tadi berdasarkan lukisan-lukisan tu Okay. After puberty, nampak? At puberty. Bila at puberty, ada satu structure dalam badan you. Ini structure yang madam bulat warna merah ni adalah organ badan kita. Yang madam highlight nanti nama-nama hormon. Hormon mesti dihasilkan oleh organ ataupun struktur dalam badan. Hormon tu cecair kan? Nama dia lain-lain. So yang madam bulat ni adalah organ dalam badan you. So dalam badan human, alamak madam ada tak gambar hypothalamus semua ni Satna, mak tengok. Dekut lah gambar-gambar ni. Madam, hypothalamus. Nak bagi bayang. Macam mana rupa hypothalamus? So, sistem endokrin kita ni memainkan peranan di mana ini hypothalamus kita. Dekat otak you tu ada satu struktur kita panggil hypothalamus. Okay, hypothalamus bawah dia adalah pituitary gland. Pituitary gland ni pula dia ada depan ada belakang. Itu yang nanti ada anterior pituitary depan, yang bahagian belakang kita panggil posterior pituitary gland. So kita akan banyak jumpa dua benda ni lah sebagai pusat kawalan. Okay, yang induce penghasilan hormon kita. Nampak? Hypothalamus ada tak anterior dengan posterior? Dekutlah gambar-gambar ni, dia tak label. Nantilah saya jumpa gambar yang proper sikit. Saya terlupa gambar ni nak cari tadi. Okay, tapi cukuplah yang tadi tu. Okay, you boleh nampak gambaran dekat bahagian otak you tak ada kaitan dengan testis tau. Dengan female tak ada kaitan dengan ovari, tapi dia bermula dekat kawasan otak kita ni.
Okey, sebab tu kadang-kadang penghasilan hormon ini dipengaruhi oleh stres dan sebagainya. So hypothalamus kita dekat sini, ini pituitary gland. Okey, kita balik pada nota kita. Apa cerita dia? Okey, dia bagi tahu kat sini, apabila capai puberti, hypothalamus tadi akan secrete. Hormon ni dia kena rembes. So kata kerja dia secrete. Secrete GnRH. You boleh guna GnRH ni je. Boleh tulis dengan cara begini. Tapi exam tak tulis kot. Nama panjang dia adalah gonadotropin releasing hormone. Dia ni lah yang biasanya induce penghasilan hormon-hormon lain. Macam mana caranya? Adakah dia yang rembeskan? Tidak. Bila hypothalamus secrete GnRH, GnRH ini akan stimulate. Tengok kata-kata kerja ni. Tadi organ, dia release hormon. Ini adalah hormon. Hormon buat apa? Hormon akan stimulate, rangsang. Hormon takkan buat catalytic reaction macam enzim. Hormon lepas dia secrete, dia akan stimulate. Okay. GnRH akan stimulate anterior pituitary gland. So anterior pituitary gland ni apa? Ini adalah organ juga yang you all nampak tadi. Cuma di bahagian yang depan. Macam ni lah, senang cerita, katalah ini hypothalamus. Ini gland ni dia ada macam dua. Yang depan ni anterior. Anterior. Yang belakang ni posterior. Ini hypothalamus. Hypothalamus. Okay, so macam mana cara dia nak stimulate? Dia hasilkan GnRH. Hypothalamus secrete GnRH, GnRH stimulate anterior pituitary gland. Apa anterior pituitary gland buat pula? Bila dia telah distimulate, dia akan secrete dua jenis hormon. FSH, follicle stimulating hormone, and luteinizing hormone. Inilah gambar ni. Nampak tak? Hypothalamus akan secrete GnRH. GnRH akan stimulate anterior pituitary dan anterior pituitary akan secrete dua, FSH dan LH. Dan FSH dan LH ini akan ada dua tindakan. Ada dua sel berbeza dalam testis. Sel itu adalah Sertoli sel dan Leydig sel. Ayo, ni yang mana? Mana Sertoli? Mana Leydig? Okay, Sertoli sel duduknya dekat dalam seminiferous tubule. Dalam seminiferous tubule, celah-celah primordial germ cell, primary spermatocyte, dia akan ada Sertoli sel. Okay, take note, Sertoli sel dekat mana? In seminiferous tubule. Tulis ke tak? Anak-anak? Anak-anak madam tulis ke tak? Tulis. Okay, very good. Okay, mana pula nak jumpa Leydig cell? Ayo, mana nak cari Leydig cell ni? Leydig cell ni dia duduk di luar, dalam testis tapi di luar tubul. Sat, madam cari kat online. Gambar-gambar ni semua kedekut. Benci madam. Alah. Ni lah. Okay, gambar ni bagus. Dia buat LC je, chest. Okay, let's say, boleh lah. Okay, ini kan tadi, macam mana dia nak besarkan sikit. Okay, ni tadi tubule tu kan, ini tubule kat epididymis. Dalam ni seminiferous tubule. So ini seminiferous tubule. Dalam ni, alamak tak boleh conteng. Ini Sertoli sel dalam seminiferous tubule. Yang mana pink-pink ni seminiferous tubule. Sertoli sel dekat dalam dia. Around dia yang bulat-bulat hijau ni sel-sel tadilah yang sedang menjalankan spermatogenesis. Tapi LC ni, ni bukan little kalip nah. Okay. Ini adalah Leydig cell. Leydig. Leydig cell dia berada di luar, dalam testis tapi di luar seminiferous tubule. So apa peranan dia orang ni?
Leydig cell, take note perkataan Leydig cell, dia berada di luar seminiferous tubule. Maknanya let's say this one is seminiferous tubule, this one is another seminiferous tubule, Leydig cell ni kat luar. Sertoli cell, yang dalam ni. Macam mana nak ingat FSH kacau apa, FSH stimulate apa, LH stimulate apa? Dekat FSH ada S kan? FSH ada S. So dia stimulate Sertoli cell. Leydig cell ada L. So dia stimulate Leydig cell. Itu je cara madam nak ingat. Okay, dia tulis kat sini. FSH act on Sertoli cell to facilitate spermatogenesis by support and nourish. Maknanya apa? Support and nourish ni kalau pening sangat, dia provide nutrient. So gunanya Sertoli cell dekat dalam seminiferous tubule tu adalah untuk bagi nutrient untuk developing sperm tu. Okay, tambah sikit ayat. Provide nutrient to developing sperm. Sperm yang tengah develop tu dia yang bagi makan. Dia yang provide nutrient. Kalau dalam plant, minggu lepas madam ajar, cotyledon lah. Ni macam kerja cotyledon atau endosperm. Tapi dalam male punya seminiferous tubule, dia adalah kerja Sertoli cell. That's why Sertoli cell ni kalau kita tengok, ni Sertoli cell. Madam bulat lah warna merah. Ni Sertoli cell, ni Sertoli cell, Sertoli cell. Dia duduk di celah-celah sel-sel yang sedang mengalaminya. Sedang menjalankan spermatogenesis, tapi macam mana dia nak nourish ataupun provide nutrient, dia mesti stimulate by FSH yang dihasilkan oleh anterior pituitary gland tadi. Manakala, tapi nanti pada waktu sperm dah terlalu banyak, maknanya dah yang disimpan dalam epididymis tadi, epididymis yang mana? Yang kat tepi ni dah penuh, so dia kata proses ni kena stop. Dia tak ada on off button dekat dalam testis. Apa yang akan on off kan dia adalah chemical reaction. So bila dah terlalu banyak, Sertoli cell kata, banyak sangat dah aku bagi makan ni, banyak dah sperm ni, ada lagi ni. Okay, so apa dia akan buat? Okay, dia akan also secrete satu lagi hormon. Tapi ni Sertoli cell yang secrete Bila sperm terlalu banyak, Sertoli cell akan secrete inhibin. Di mana dia akan reduce FSH secretion by negative feedback. Maknanya bila banyak sangat sperm, Sertoli cell cakap, makanan aku dah tak cukup. Dia secrete inhibin. Inhibin ni akan menyebabkan anterior pituitary kurang hasilkan FSH. So dia tak akan nourish lah, dia stop kejap. Okay, ini negative feedback mechanism lah. Okay, manakala LH akan act on Leydig cell, function dia adalah untuk secrete hormon paling penting dalam lelaki iaitu testosteron. So dia berada di luar lah, Leydig cell di luar. So adanya testosteron inilah yang menyebabkan after puberty, primary spermatocyte start undergo meiosis 1, meiosis 2 dan spermiogenesis. Kalau tak ada testosteron, lelaki takkan hasilkan matured sperm. Dia akan rested dekat fasa primary spermatocyte je. Itu yang berlaku pada yang belum capai akil balik. Dia ada testis? Ada. Ada penis? Ada. Tapi tidak berlaku penghasilan sperm. Tapi bila matured, apa yang menyebabkan berlaku penghasilan sperm? This one. Adanya testosteron. Macam mana testosteron nak boleh berlaku penghasilan? Bila berlaku puberty, ada GnRH dulu. Secrete by hypothalamus. GnRH stimulate anterior pituitary, hasilkan. Tak boleh nak hasil LH je. FSH dan LH. FSH ada peranan dia, LH ada peranan dia. So bila ada testosteron, apa testosteron buat kepada lelaki? Dia stimulate the maturation of secondary spermatocyte. Okay, maturation of secondary spermatocyte through meiosis dan differentiation. Dia paling penting untuk fasa ini. Dari sini nak jadi sini, dari sini ke sini. Penting. Sebab sebelum ni kat sini je kan. Okay. Then dia akan develop and maintain the male secondary sex characteristic. Apa dia secondary sex characteristic? Bukannya orang kata yang kedua pula interest pada benda lain pula, bukan interest pada perempuan, bukan. Okay, masa apa beza kanak-kanak lelaki dengan lelaki dewasa?
you boleh tengok dari segi beberapa struktur, contohnya janggut, okay, contohnya dari segi muscle dia yang boleh start develop, dari segi organ pembiakan. Ni madam baca melalui buku sebab madam bukan lelaki kan. Okay, bukan memerhatikan, tapi itulah dia yang berlaku di mana itu semua sebenarnya dipengaruhi oleh hormon testosteron ini. Okay, development of organ, terutamanya organ pembiakan. Okay, dan yang terakhir dia akan control the growth of vas deferens, epididymis, vas deferens, testis, scrotum dan penis. So sebab tu organ pembiakan lelaki pun bila dia akil balik dia akan membesar. Okay, sebab dia bersedialah untuk proses-proses ini, nak sediakan semua dan menjadi matang disebabkan oleh hormon ini. Okay, walau bagaimanapun apabila paras testosteron tinggi, maknanya kalau testosteron tinggi ni maknanya Leydig cell ini banyaklah hasilkan testosteron. Okay, apa yang berlaku, dia akan juga exert negative feedback untuk kurangkan penghasilan LH, untuk stop sementara penghasilan sperm kalau terlalu banyak. Inhibin from Sertoli cell also inhibit secretion of FSH. Yang inhibit ni tak ingat tak apa. Yang penting you tahu cerita paling general ini. Ini gambar rajahnya tadi. Okay, hypothalamus hasilkan GnRH, hormon. Yang mana hormon dalam gambar rajah ni? Madam padam balik. Hormon nak warna apa? Mari kita colourkan. Hormon yang mana? Hormon lelaki, GnRH, FSH, LH dan testosteron serta inhibin. So 5 ini adalah hormon. Okay, hijau hormon. Apa nama organ-organ yang ada? Okay, bermula dengan hypothalamus, anterior pituitary gland, Sertoli cell dan Leydig cell, dan kedua-dua ni berada dalam testis. Cuma yang Sertoli nak ingatkan dia ni berada dalam seminiferous tubule. Okay. So apabila hypothalamus secrete GnRH, GnRH akan stimulate anterior pituitary gland. Organ secrete, hormon stimulate. So apabila anterior pituitary gland stimulated, dia akan hasilkan 2 hormon. Yang pertama FSH, yang kedua LH. Yang ni bukan salah tulis, dia memang G, N kecil, RH. Ni memang semua huruf besar. Tak perlu ingat nama penuh pun tak apa. Okay, FSH madam kata clue-nya dekat S. So dia akan stimulate Sertoli cell yang berada dalam seminiferous tubule. Untuk apa? Spermatogenesis ni kita panggil nourish tadi. Ataupun kita kata untuk provide nutrient. Manakala LH akan stimulate Leydig cell, untuk Leydig cell secrete testosteron. Di mana testosteron peranan dia adalah untuk maturation of sperm. Ada 3 tadi kan. Untuk secondary male characteristic dan juga untuk negative feedback. Itu je lah yang kita perlu belajar untuk subtopik hari ini. Okay, sekejap. Madam nak stop recording dulu. Okay, dan madam akan open kepada soalan.